Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung pembangunan algoritma tingkatan 3 berkaitan dengan bucket sort. Okey. Sebelum ini kita telah menggunakan contoh ini dan kita telah mengetahui bahawa number of item ialah 6 dan number of bucket ialah 3. Okey. Pembahagi yang kita kira ialah 9. Jadi setiapnya mempunyai julat bagi bucket yang pertama 0 hingga 8, bucket yang kedua julatnya 9 hingga 17, bucket yang ketiga ialah 18 hingga 26. Item pertama ialah 9, item pada indeks 0 ialah 9, item pada indeks 1 ialah 26. Jadi kita dah bincang sebelum ini sehingga baris ke-43 atau cara ini telah dibincangkan sehingga baris 43. Kita telah setkan n number of item 6 dan kita telah mendapat number of bucket iaitu 3. Okey. So kita akan pergi kepada baris ke-44. Pada baris yang ke-44 adalah bagi sudokot pada baris 8 dan 9. Setkan I sama dengan 0. Okey, setkan I sama dengan 0. Kemudian selagi mana I itu adalah kurang daripada n, in range n bermaksud selagi mana I itu kurang daripada n. Jadi sebelum kita nak memasukkan item, senarai I ini adalah item ke dalam baldi sementara itu, kita kena dapatkan key dahulu. Apa itu key? Key ini adalah penentu baldi yang mana satu. Okey, so rumus yang cikgu gunakan ialah key sama dengan item, okey, dibahagi dengan pembahagi. Simbol bahagi yang cikgu guna ni ada dua tanda simbol bahagi. Okey, apakah maksud simbol dua bahagi dengan satu? Okey, cuba kita lihat kalau item yang kedua, 26. Kalau 26 dibahagi dengan 9, kita akan dapat 2.88889. Tetapi jika kita gunakan simbol tanda bahagi 2, 26 dibahagi dengan 9, kita akan dapat 2 sahaja. Semua nilai perpuluhan ini telah dihapuskan. Dia akan mengambil nombor bulatnya sahaja. Okey, contoh yang lain. Untuk item yang pertama 9, 9 dibahagi dengan 9. Kenapa 9 dibahagi dengan 9? Kenapa 26 dibahagi dengan 9? Kerana 9 ini adalah nilai pembahagi yang telah kita kira sebelum ini. Okey, jadi ini bermaksud bagi item yang pertama 9 tadi akan dimasukkan dalam baldi pada indeks 1. 26 akan dimasukkan ke dalam baldi pada indeks 2. 1 dengan 2 ni adalah nilai key. Nilai key ini adalah nilai indeks bagi baldi tersebut. Jadi baldi ni ada 3, 1, 2, 3. Tetapi indeks, masih ingat lagi, indeks perlu bermula daripada 0. Jadi ini adalah baldi pada indeks 0. Ini adalah baldi pada indeks 1. Ini adalah baldi pada indeks 2. Jadi 9 akan dimasukkan ke dalam baldi pada indeks 1. Betul? Betul. 26 akan dimasukkan ke dalam baldi pada indeks 2. 26 masuk dalam indeks 2. Betul? Betul. Okey. So, ini adalah paparan. Ini adalah arahan untuk memaparkan rumus ini semula. Kemudian, bagaimanakah arahan untuk kita masukkan item ke dalam baldi? Arahannya adalah baldi key dot append item. Jadi, item ini akan dimasukkan ke dalam baldi berdasarkan key yang telah dikira. Okey, so ini adalah paparan nanti. Kita akan lihat paparannya di sini. Jadi, cikgu gunakan arahan print untuk kita lihat sama-sama ke manakah sebenarnya item itu akan dimasukkan dalam baldi mana. So, di sini nanti akan dipaparkan masukkan item. Item itu apa? Contohnya di sini masukkan item 9 dalam baldi di indeks 1. Okey. Okey. So, ini akan berulang-ulang sehinggalah I itu kurang daripada n. Okey. So, kurang daripada n bermaksud kurang daripada 6.
Kenapa? Sebab kita dah mulakan I itu kosong tadi. Jadi 0 sehingga 5 dah cukup 6. Dah cukup habis, semua item ni akan dimasukkan dalam baldi sementara. Baiklah, seterusnya kita akan sambung pseudocode pada baris 11 dan 12. Pada baris 11 dengan 12 ini, kita akan isi item-item di dalam setiap baldi sementara. Okay. So, setkan J sama dengan 0. So, for J in range 0, setkan dia sama dengan, mulakan dengan 0. Selagi mana J itu kurang daripada number of bucket. So, range 0, mula dari 0, NB, kurang daripada number of bucket. Jadi di sini, untuk mengetahui bucket mana yang sedang diisi, cikgu paparkan baldi J dan dia akan paparkan baldi mana yang sedang diisi. So di sini kita ada berapa baldi tadi? Kita ada 3 baldi. Yang ini baldi apa? Ini baldi kosong. Ini baldi pada indeks 1. Ini baldi pada indeks 2. Okay. So kita pergi yang pertama dahulu. If baldi kosong. Baldi kosong yang ini, adakah isi di dalamnya itu sama dengan kosong? Tidak, sebab dia ada satu item di dalamnya. Jadi, dia akan pergi pada arahan else. Baldi kosong itu, dia akan buat apa? Dia akan buat, jika tidak, dia akan buat apa? Dia akan isi item. Jadi, isi item yang cikgu gunakan adalah bubble sort. Jadi, kita akan guna bubble sort ini, kita akan hantar bubble sort ini di dalam satu function. Bubble sort ni cikgu letakkan dalam satu function yang akan kita lihat nanti. Isi kandungan function dalam bubble sort ini adalah sama seperti atur cara yang pernah kita gunakan dalam perbincangan bubble sort tempoh hari. Jadi, kita akan hantar bubble sort baldi J. Baldi J ini adalah satu senarai. Okay? Dia adalah satu list baldi J ni. Okay, kita akan hantar ni. Kemudian bila dah isi dalam baldi ni dah diisi, maka dia akan menerima semula nilai baldi yang telah diisi menjadi baldi J semula. Okay, tapi baldi J yang ini adalah baldi yang telah diisi. Nanti kita akan lihat hasil baldi yang telah diisi. Okay, kemudian dia akan naikkan nilai J. Nilai J tu, ingat tadi J bermula daripada 0 sehingga kurang daripada number of bucket. Bermaksud mula dari 0, 1, 2. Okay, kerana kita ada 3 bucket sahaja. 0, 1, 2. Jadi J ni naik untuk baldi yang kedua ni. Okay, baldi pada indeks 1 pula. Okay, baldi pada indeks 1. Kita akan tengok. Baldi pada indeks 1 adakah dia kosong? Tidak. Pergi semula pada else. Pergi pada else, dia akan buat lagi bubble sort baldi yang pada indeks 1. So, dia akan buat dan dia akan isi. Bila diisi, dia akan dapat 9 dan 17. Sebab ini pun sebenarnya dah dalam keadaan diisi, tapi dia tetap akan dihantar dalam function bubble sort. Dan setelah itu menerima semula baldi yang telah diisi 9 dan 17. Kemudian nilai J ditambah lagi 1. Jadi 2. Okay, baldi 2. Baldi 2 adakah dia kosong? Tidak. Dia akan buat bubble sort. Bubble sort dengan menghantar semua baldi kandungan di dalam baldi 2. Setelah baldi 2 ini diisi di dalam teknik bubble sort ini, maka di dalam function bubble sort ini, maka baldi J ini telah menerima baldi yang telah diisi. Okey, nanti akan keluar paparannya di sini. Kemudian J itu bertambah 1 menjadi 3. Bila menjadi 3, maka ini tidak lagi dipenuhi. Okey, 3 tu bukan kurang daripada 3. 3 tu adalah sama dengan 3. Maka kita akan keluar daripada gelung for yang ini. Kita akan pergi kepada proses cantum. Untuk proses cantuman, cikgu gunakan satu lagi pembuat baru iaitu K. K ini adalah bagi mengawal indeks dalam senarai baharu. Okey, di sini ada 2 gelung for. Okey, sebelum itu cikgu jelaskan dulu apa maksud len baldi I. Contoh, len baldi kosong. Baldi kosong yang ini, len baldi kosong bermaksud 1.
Length ini dia akan memulangkan berapa number of item di dalam baldi. So, length baldi kosong 1. Length baldi 1, 2. Length baldi 2, 3. Okay. Kemudian cikgu jelaskan pula bagaimanakah baldi I dengan J. Contoh, I dengan J, I ni kita ada I for I in range kosong kurang daripada NB, maknanya kita ada kosong, 1 dan 2. So sini I ni akan jadi kosong, 1 dengan 2 saja. Okay, kerana kita ada 3 bucket. J ni adalah untuk mengawal indeks yang ada di dalam bucket itu. Okay, contoh untuk yang ini, dianya adalah bagi baldi kosong, indeks dia pun kosong. Okay, so baldi kosong, indeks kosong, jawapan dia adalah item 4. Yang ini baldinya baldi 1. Baldi 1 indeks kosong, ini kan 9. Baldi 1 indeks 1, 17. Ini baldi berapa? Ini baldi 2. Okey, untuk baldi 2 ini tadi, baldi 2 ini tadi telah mengalami proses bubble sort. Jadi, baldi 2 itu isi kandungannya telah bertukar daripada yang asal. Ia akan menjadi 22, 24, 26. Bermaksud baldi 2 pada indeks kosong ialah 22. Baldi 2 pada indeks 1 ialah 24. Baldi 2 pada indeks 0, 1, 2 ialah 26. Okey. Jadi, setiap item-item yang berada di dalam baldi-baldi sementara ini yang telah diisih akan dimasukkan dalam senarai baru. 4 akan dimasukkan dalam senarai baru. 9, 17 masuk. 22, 24, 26 masuk. Jadi kita dah melakukan proses cantuman. Okey. Seterusnya, tadi kita dah sebut kita akan menggunakan satu function bubble sort. Di sini cikgu menggunakan M. M ini adalah satu list. Okey, satu list. Sebab tadi kita hantar apa? Kita hantar bucket, kita hantar baldi J kan. Jadi dia akan menerima sebagai M. Contohnya LM untuk yang ini bermaksud kita ada berapa item? 3. Jadi N ni 3. Dan seterusnya dia akan melakukan proses bubble sort. Kemudiannya setelah semuanya item-item ini diisi, function ini akan memulangkan baldi yang telah diisi. Dia akan memulangkan semula M. M yang ini adalah baldi yang telah diisi. Okay. Ini adalah contoh output yang kita dapat daripada atau cara yang telah kita bincang. Okay. Print number of item 6, number of bucket 3. Bila number of bucket 3, kita akan nampak 3 bucket ini. Ya, arahan print baldi ni menyebabkan kita boleh nampak ada 3 baldi di sini. Pembahagi adalah 9 setelah kita kira. Okay. Kemudian penentuan key ni untuk menentukan baldi mana item tu akan masuk dalam baldi mana. So contoh 9 akan dimasukkan dalam indeks 1. So ini 0, 1, 2. So 1 kat sini. So item 9 akan masuk indeks 1. Item 26 akan masuk dalam indeks 2. 0, 1, 2 masuk 2. 24 masuk item 2. 17 masuk item 1. 4 akan masuk item 0. 22 akan masuk item 2. Okay, kemudiannya kita akan lihat proses isihan. Bila proses isihan, oleh kerana empty ni tidak akan keluar kerana setiap baldi itu mengandungi item. Kita ada 4, ada baldi kosong ada item, baldi 1 ada item, baldi 2 pun ada item. Jadi empty langsung tidak akan dicetak betul. Kemudian kita akan tengok baldi yang telah diisi. Baldi diisi 4, 9, 17, kemudian 22, 24 dan 26. Akhirnya proses cantuman itu adalah betul. 4, 9, 17, 22, 24 dan 26. Okey. Kamu boleh cuba atau cara ini. Cuba kamu runkan sendiri dan kamu dapatkan hasil yang sama. Kamu juga boleh ubah untuk lihat pembahagi, untuk ikut julat ataupun kamu boleh lihat. Okey, ini adalah satu contoh animasi yang cikgu dapati daripada pencarian di Google, tetapi mungkin animasi ini agak berbeza dengan algoritma yang kita gunakan, tetapi ianya juga adalah algoritma yang menggunakan teknik bucket sort. Jadi itu sahaja daripada cikgu.
Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.